Okey, sekarang Mama nak ceritakan ke Echah dulu tentang macam mana cara Israel secara perlahan-lahan cuba rampas tanah Palestin. Sebelum tu, Mama nak Echah bayangkan dulu, boleh? Boleh, Mama? Echah bayangkan, Echah ada sebuah meja, sebuah kerusi. Atas meja tu penuh dengan alat tulis kesukaan Echah. Hari-hari Echah guna alat tulis Echah tu. Echah duduk dekat meja Echah tu dengan gembira. Sampailah satu hari tiba-tiba datang seorang asing berjumpa dengan Echah. Echah agak-agak, apa yang orang asing tu cakap ke Echah? Tak tahulah, Mama. Orang asing tu kata macam ni, Echah, aku tak ada tempat duduk. Bagilah aku tumpang duduk kat tempat kau. Boleh tak Echah? Tolonglah, aku tak ada tempat duduk. Aku dah lama mencari tempat duduk. Tak ada tempat yang aku boleh duduk. Bagilah aku tumpang duduk kat meja kau, Echah. Kalau Echah dalam keadaan macam tu, Echah rasa kesian tak? Kesian lah, Mama. Echah rasa kesian. Jadi Echah bagi tak dia tumpang duduk kat tempat Echah? Bagi? Okay, jadi Echah kata kat dia, baiklah, duduklah dekat meja aku ni. Echah bagi dia ambil sedikit ruang kat meja Echah. Echah sediakan lagi kursi untuk dia duduk. Dia pun duduk dengan Echah. Mula-mulanya okey lah, bahagialah sama-sama kongsi tempat kan. Tapi tahu tak apa yang jadi lepas tu? Apa dia, Mama? Mula memang dia baik, memang orang asing tu baik. Dia sedar diri, dia menumpang kat tempat Echah. Tapi lama kelamaan dia mula ambil lebih banyak ruang di meja Echah. Dia tolak Echah ke tepi. Mula-mula dia duduk di meja saja kan. Lama-lama dia makin di tengah meja. Echah pula tertolak ke tepi. Echah selesa tak macam tu? Tak lah, Mama. Echah rasa tak selesa kan? Dahlah dia makin mengambil ruang yang banyak. Lepas tu, segala alat tulis kegemaran Echah atas meja tu dia guna sesuka hati. Tak minta izin pun. Echah rasa marah tak? Marah? Mula-mula Echah mesti akan kata kat dia kan, awak ni, janganlah awak tumpang meja saya. Lepas tu awak guna pula barang-barang sesuka hati. Apa perasaan Echah bila orang asing tu dia kata macam ni? Ikut suka hati saya lah. Echah marah tak? Marahlah, dalam meja Echah. Lepas tu buat macam dia punya. Lama kelamaan orang asing tu bukan saja mengambil ruang yang lebih besar, tetapi akhirnya nak halau terus Echah daripada meja Echah. Dan dia siap mengaku lagi, ini meja aku, engkau beramus keluar dari sini. Apa tindakan Echah? Echah akan pergi jumpa dia dan marah kat dia lah. Echah akan pertahankan tak hak Echah tu? Dia akan pertahankan lah. Echah punya, bukan dia punya. Macam itulah yang berlaku di Palestin sekarang. Mula-mula Israel dulu hanya menumpang saja di tanah Palestin, tapi sekarang dah makin melampau, nak merampas pula tanah Palestin. Siap mengaku lagi tanah Palestin itu sebenarnya milik mereka. Patut ke tak patut macam tu? Tak patut lah. Sebab itulah bila dah Israel melakukan serangan ke atas rakyat Palestin, nak rampas tanah Palestin, orang Palestin pun bangkitlah berjuang, melawan tentera Israel untuk mempertahankan tanah mereka. Kejamnya Israel. Kesian rakyat Palestin. Memanglah, sebab itulah kita kat sini kena banyak-banyak berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Seperti itu tadi Mama cerita secara ringkas macam mana isu perebutan tanah antara Israel dengan Palestin. Sekarang Mama nak cerita pula macam mana situasi peperangan di sana. Echah nak dengar lagi tak? Nak, Mama? Okey, dengarkan cerita Mama ni. Setiap pagi, anak-anak Palestin bangun dengan penuh rasa bersyukur. Bersyukur kerana masih diberi peluang untuk meneruskan hari ini. Masih lagi diberi peluang untuk menghembus nafas. Anak-anak yang masih bersekolah
meneruskan rutin kehidupan mereka seperti biasa. Tangan kedua ibu bapa mereka dicium dengan penuh rasa sayang dan ikhlas, memohon ampun dan keredaan keduanya, seolah-olah mereka tidak akan bertemu lagi. Mengapa? Kerana bermulanya langkah mereka keluar dari kediaman, maka bermulalah perjalanan jihad mereka. Mereka tidak dapat menduga nasib diri mereka pada hari itu. Mungkinkah mereka menjadi mangsa tembakan rambang tentera Israel yang kejam? Mungkin juga mereka gugur akibat ledakan bom yang lepaskan dengan nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Sekolah bukan jaminan tempat yang selamat buat mereka. Sedang mereka menimba ilmu dunia dan akhirat, mungkin mereka boleh menjadi sasaran ledakan bom kekejaman Zionis. Mungkin juga mereka diserang oleh Zionis Allah sehingga gugurnya mereka. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, sedang umat Islam di sana menunaikan kewajiban mereka, mengangkat takbir dengan penuh khusyuk menghadap Ilahi. Allahu Akbar. Mungkin juga mereka menjadi sasaran tembakan tentera Israel, sehingga gugurnya mereka ketika khusyuk menghadap Ilahi. Mengapa kekejaman ini harus berlaku pada mereka, kepada nyawa-nyawa yang tidak bersalah? Bukankah sepatutnya peperangan ini berlaku di antara tentera-tentera yang sedang berperang? Mengapa dilibatkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah? Mengapa tangisan rayuan anak kecil tidak diendahkan? Mengapa wajah-wajah si tua yang sudah tidak berdaya tidak memberi belas kasihan buat mereka? Mengapa kekejaman ini terus-menerus dilakukan tanpa henti? Hospital, tempat sepatutnya menjadi pusat rawatan, kini makin lumpuh. Bekalan ubat-ubatan disekat. Peralatan-peralatan mereka hampir musnah kesemuanya. Ada yang menanggung kesakitan, diberi rawatan tanpa bius, dijahit hidup-hidup luka parah mereka tanpa bius, ditusuk jarum, dijahit tubuh mereka, bersabar menanggung kesakitan, berbekalkan ayat suci Al-Quran sebagai peneman dan penguat semangat mereka. Pernahkah kita terbayang apa perasaan seorang bapa yang pulang ke rumah mencari-cari anak mereka, isteri mereka yang hilang? Apa perasaan seorang ayah dipanggil untuk melihat jenazah, untuk dipastikan sama ada jenazah itu ahli keluarga mereka ataupun tidak? Sambil berdebar, kain yang menutup sekujur tubuh yang kaku diserak. Allahu Akbar! Istriku, anak-anakku, tidak terjangkau, tak terbayang kesakitan yang dirasakan dalam hati seorang bapa melihat perginya ahli keluarga mereka.
sampai bilakah penamatnya sengketa ini? Bilakah penamatnya kekejaman ini? Ayo kita sama-sama panjatkan doa dengan seikhlas hati agar nasib mereka di Palestin berbela. Ya Allah, hancurkanlah Israel. Ya Allah, hancurkanlah Israel. Ya Allah, ya Allah, kembalikan tanah Palestin kepada mereka yang berhak. Assalamualaikum. Marilah kita bersama-sama mengalunkan kunut nazilah bagi warga-warga di Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma bajjid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kaban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkapkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sekian, terima kasih.